اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Kata musannif rahimahullah taala, kita muka surat 31, huraian sifat yang ke-21, jawaz. Mestinya harus wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh Allah SWT ni harus memperbuatkan apa-apa yang nama mungkin dan harus meninggalkan dia, tak wajib perbuat mungkin dan tidak mustahil meninggalkan dia. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup yang masih Allah Taala anugerah hingga ke hari ini. Kita diajar oleh Nabi SAW mensyukuri nikmat hidup ni dengan kita membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setiap kali kita bangun pada tidur. Syukur juga kita dari nikmat Islam yang kita perolehi. Juga syukur kita dapat boleh membenarkan semua ajaran Nabi SAW. Itulah dikatakan iman. Mensyukuri nikmat Islam, iman ni memang dua nikmat besar yang kita diajar dengan membaca doa alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Ulama kita ajar dengan doa demikian. Pujian kita kepada Allah Taala yang dia telah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat Islam, iman dan Islam. Syukur juga kita nikmat sihat dan lapang masa yang diberi. Kita pula dapat gunakan sihat dan lapang masa ni untuk taat pada Allah Ta'ala, boleh ke masjid, ke surau. Juga dua nikmat yang Rasulullah pernah isyarat, ni'matani maghbudun fihi katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering disia-siakan oleh manusia, oleh kebanyakan manusia, itulah nikmat sihat dan lapang masa. Jadi kita syukur banyak-banyak Allah Ta'ala beri kita iman Islam. Dia beri kita hidup dalam keadaan iman Islam. Dia beri pula dalam keadaan sehat dan lapang masa boleh buat untuk buat kebajikan. Dijadikan kita pula memang sentiasa untuk berada dalam keadaan taat, ikut perintah Allah Ta'ala. Antaranya datang ke sembahyang jemaah, begitu juga meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak nikmat yang besar-besar tu Allah Ta'ala beri ke kita. Kalau kita lihat sekeliling kita, tak semua orang dapat nikmat-nikmat begitu, hadirin sekalian. Syukur juga kita Allah Ta'ala beri kita untuk boleh datang ke masjid berjemaah. Dan insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Misbah Munir. Kita dalam masjid ni main iktikaf sama-sama. Iktikaf adalah ibadah, ibadah tak sah melainkan dengan niat. Lafaz niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah taala, wajib pada syarak huraian sifat ke-21 jawaz. Ada sekalian apa yang kita nak masuk ni adalah satu sifat yang nisbah pembahasannya baru, pasal kita baru selesai membicarakan 20 yang wajib dan di sebaliknya adalah 20 mustahil, dan juga pembahagian sifat 20 itu kepada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jadi kita dah lalu dah bahagian wajib dan mustahil di sebaliknya daripada hak wajib itu. Jadi kita nak masuk seterusnya adalah nisbah angka disebut huraian sifat ke-21. Kalau kita dah tengok dengan di sebalik daripada wajib tu, dia adalah mustahil 40. Jadi yang kalau kita jumpa harus ni adalah 41 lah. Baik. Atas nama sifatnya sifat jawaz, terjemah mudah harus. Jadi sifat harus pada Allah Ta'ala pun memang satu saja. Jadi balik pada asal kita bicara makna harus itu pada Allah Ta'ala, dan kita fahami ilmu akidah. Harus ni adalah harus akli, bukan harus syar'i. Kalau harus syar'i dia akan bermakna buat atau meninggalkannya taklah berdosa. Buat ataupun tidak adalah tak berdosa dan tak ada pahala, itu harus. Kalau wajib mana buat pahala, tinggal berdosa. Itu kalau kita belajar bab hukum syarak. Ada pun kita belajar ni adalah hukum akli. Asal kita bicara bab akidah. Jadi kalau kata harus pada Allah Ta'ala ni dengan mana perkara yang disebah Allah Ta'ala buat, boleh dia buat, boleh dia tak buat. Kalau bahasa Inggeris sikit, harus ni maksudnya it is possible.
untuk Allah Ta'ala. Apa possible? Possible lah bahasa orang putih kan. Apa makna possible ni? Dia bukan impossible. Impossible maksudnya mustahil. Yang ni possible. Possibly Allah Ta'ala can do like this, can do like that. Apa maksudnya? Allah Ta'ala mungkin dia boleh buat macam ni, macam tu. Jadi kalau bahasa Arab ni disebut jawaz, artinya harus. Baik. Kena faham elok sifat ni apa dia. Pasal kita dalam bab ketuhanan ni, kita kena belajar sungguh dan faham sungguh bab ketuhanan. Kerana kalau kita menafikan apa yang boleh, salah. Begitu juga membolehkan apa yang sepatutnya dinafi pun salah juga. Satu sempadan dalam masalah akidah ni tuan-tuan, dia mesti sangat jelas. Walaupun Allah ghaib, Nabi Rasul ghaib, tapi sempadan kita dalam bab i'tiqad, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang mesti, apa yang hendaklah dinafikan sewajibnya, perkara tu mesti sangat jelas dalam bab akidah. Baik. Jadi dalam bab ni dia sebut bab harus, pembahasan akidah macam ni. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hati dengan tentu sungguh Allah Ta'ala ni harus memperbuatkan apa-apa mungkin dan harus meninggalkan dia. Jadi ayat dia agak panjang tu, macam mana pun panjang-panjang pun dia hanya nak sebut begini. Apa dia? Kita sebagai mukallaf balik berakal dan sampai surah Islam, bahkan kita dah Islam sejak lahir lagi, mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Ke kita ni mesti nak tak nak, suka tak suka, faham tak faham, mampu tak mampu, boleh tak boleh, nak tak nak, kita mesti belajar dan iktiraf bahawasanya memang mesti Allah adalah Tuhan kita, dan segala sifat wajib kita dah lepas bicara, mustahil di sebaliknya. Ni kita nak sambung ke 21, apa dia? Harus pada Allah Ta'ala membuat benda mungkin. Nisbah i'tiqad mesti kena i'tiqad. Yang tu yang kalau agak ragu, mesti berdalil. Apa bukti kata dia harus? Kenapa tak wajib? Kenapa tak mustahil? Hatu kalau ada tuan-tuan petikai, yang tu yang kena datang dalil sampai kita mengakui, kita mengiktiraf, kita makrifah, kenal sungguh dan iktiraf sungguh pada Allah Ta'ala bahawasanya memang membuat perkara yang nama mungkin ataupun harus ini nisbah Allah Ta'ala buat adalah harus saja. Istilah harus dengan mana harus akli, dengan mana boleh dia buat, boleh dia tak buat. Jadi ada beberapa takrif yang kena faham itu. Pertama takrif harus tu, seterusnya adalah istilah mungkin ataupun dibagi juga dengan jaiz, perkara yang jaiz, benda yang mungkin, ataupun dijamakkan dia dengan mumkinat. Mesti faham apa yang dikatakan mungkin, dan selagi atas nama mungkin, nisbah Allah Ta'ala buat adalah harus. Baik. Jadi kita mesti mengaku. Jadi istilah mengaku dalam hati ni, kalau bahasa mudah kita sebut yakin lah. Maksudnya mengaku dalam hati itu, maksudnya hati kita mesti tanpa ada syak, zon, waham, mengiktiraf, mesti membenarkan, mengiyakan, tanpa ada sebarang keraguan. Tentulah macam ni, tentulah kita, tentulah itu mestilah. Kalau bahasa Greek sikit ni wajib gitu. Tu wajib kan. Ikutlah bahasa Helia ke, bahasa Hulu ke, bahasa Greek ke, bahasa apa ke, bahasa orang putih ke. Kalau orang putih macam mana? Must be like that. Possibly he can do apa yang nama mungkin. Ini possible tu Allah Ta'ala. Takkan nak kata benda possible tu impossible. Macam tu lah, campur orang putih sikit. Baik, macam mana pun akidah mesti betul. Tak kira bahasa apa kau nak ambil. Nak cakap Jepun tak pandai. Kalau pandai saya pandai lah bahasa Jepun. Kok ada yang pandai bahasa Jepun. Pasal nak pergi huraian tu. Baik. Jadi wajib kita pegang bahawasanya Allah Ta'ala ni harus memperbuat apa-apa mungkin. Jadi benda yang kita nak telan satu lagi adalah istilah mungkin itulah. Apa dia mungkin? Kalau kita tengok dulu, walaupun dia akan sebut ke depan nanti, mungkin ni apa? Mungkin ni ialah apa-apa perkara yang berkaitan dengan makhluk, yang nisbah kalau Allah sebagai Tuhan untuk dia buat perkara itu taklah menyalahi dengan hak Allah Ta'ala untuk dia buat. Istilah hak tu pandang pada sudut kuasa dia, ilmu dia, kehendak dia, dan pandang dari sisi kesempurnaan dia. Perkara tu adalah nisbah buatnya, akal tak menolak dan tak menafikan. Benda tu mungkin lah. Tu bahasa lain mungkin ni jaiz, benda harus. Jadi harus apa? Harus akal. Buat misal, boleh tak ditukar manusia jadi rimau? Boleh? Ikut dia. Batu jadi mas. Memang mas wasai semua daripada batu. Buah fikir bahasa gitu tak? Asal kita ni daripada tak ada. Boleh dia ada kan? Ni duk ada kan? Dan duk ada ni boleh tak ditiadakan? Semua tu kalau berkaitan dengan bab makhluk ni,
nisbah Allah buat semua harus. Harus pun adalah hukum asal. Nisbah nak buat dan tak buat. Cuma kita jumpa nanti dalam bab harus ni, asal hukum sesuatu tu nisbah nama mungkin adalah harus. Melainkan jika ada perkara yang berkaitan dalam bab janji, yang bila janji itu datang pula daripada Quran hadis, dan mesti janji itu janji Allah yang janji. Dia nak buat sesuatu macam mana yang telah dia janji, dan dia tidak akan menyalahi dia. Dan antara sifat kesempurnaan dia adalah dia tak menyalahi janji. Yang tu saja yang dia tidak akan menyalahi daripada hukum, walaupun asalnya perkara tu harus. Tapi bila dah janji, dia tak akan mungkin janji. Macam mana dia janji, dia kata pasti dikota. Misal, orang beriman masuk ke dalam syurga, hidup dalam beriman, mati dalam keadaan beriman, tak berganjak akidah dia. Macam mana yang Nabi Rasul ajar supaya mengimani Allah lah Tuhan sebenar, mengiktiraf bahawasanya setiap Nabi Rasul adalah benar, dan membenarkan pula apa ajaran dia, dan pula mengiktiraf apa yang dia ajar. Apa yang kita langgar, apa yang kita cuai pula kita iktiraf, kita cuai. Mati dalam keadaan macam tu, maksudnya hukum beriman. Kalau memang dia pelihara sungguh hukum Allah Ta'ala, namanya taat, namanya takwa. Janji Allah Ta'ala macam mana? Masuk syurga kekal abadi selama-lamanya. Soal, boleh tak dia masukkan orang macam ni dalam neraka? Harus. Tapi gambar-gambar dia masuk tak? Mustahil. Dia takkan masuk kan? Macam mana boleh mustahil pula? Dia tak menyalahi janji. Satu, wajib kita i'tiqad perkara-perkara yang asalnya walaupun dia harus, tapi bila datang dalam bab janji, kita kena pegang dengan janji. Dan dari segi i'tiqad, kita kena i'tiqad dengan apa yang dijanjikan tu, walaupun nisbah hukum akal kata harus untuk dia buat di sebalik daripada apa yang telah dijanji. Tapi Allah Ta'ala tak mungkin janji, dan kita wajib berpegang tentang tak memungkirinya janji dia itu. Dan kita hidup mati di atas i'tiqad itu. I'tiqad mana? I'tiqad perkara yang asal dia mungkin. Bila dia dah janji, kita pegang dengan janji dia. Dan kita hidup ni pun, kita dalam keadaan Islam, masih iman. Dan orang tak mau taat pun, lantak orang tak mau taat, tapi kita taat pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Tak ada sebab lain. Antaranya sebab kita berpegang dengan janji, dan kita takut dengan kita langgar perintah Allah Ta'ala. Dia pun dah janji di sebaliknya, kalau dahaka, azabnya neraka. Apatah lagi kalau dalam keadaan dahaka tu bukan saja dahaka dan maksiat, dan ma'asi, tapi jatuh pada kufur murtad. Auzubillah min zalik. Hak tu memang tak diampun, masuk neraka selama-lamanya. Walaupun dia boleh masuk ke dalam syurga, disebab boleh, tapi dia janji, dan dia takkan menyerahi janji. Apa dia? Orang kafir takkan dimasukkan sekali-kali dalam syurga. Orang dahaka, dia janji dia masuk ke dalam neraka, walaupun akhirnya ke syurga juga. Walaupun keampunan dia boleh pergi, tapi keampunan tu hak dia. Disebab dia nak ampun tak ampun harus. Terutama dalam bab masalah berdosa. Adapun bab kufur, yang tu mustahil sama sekali dia akan ampun. Pasal apa? Dia dah janji dah, dan dia buat bandingan pun tentang orang kafir takkan masuk syurga. Orang kafir yang sampai surat Islam, dia takkan masuk syurga sama sekali, kerana Allah Ta'ala telah membandingkan perkara yang macam tu dengan satu benda yang mustahil pada akal. Nak syarah tu ada benda yang kita pernah belajar dulu, cuma nak faham kata nisbah benda harus ni, selagi atas hukum asal dia adalah harus, memang jawab akidahnya harus. Tetapi jika berkaitan dalam bab janji, Allah Ta'ala tak mungkiri janji, wajib berpegang dengan apa janji dia. Misalnya sembahyang jemaah 27, agak-agak dia disisiakan tak janji dia. Kalau kerajaan pun janji berim ni, bagi berim ni Allah Ta'ala raja bagi segala raja, takkan dia mungkiri janji. Kalau janji berim tak bagi berim, aib tak? Padahal dia bukan Tuhan, boleh tak kemungkinan dia akan mungkiri janji? Dah duit tak ada, PLKN dah berhenti ni. Sajalah sebut tu, tuan-tuan tak apa, dengar lah nak khabar apa kan. Kerajaan boleh, tapi Allah tak mungkin dia mungkiri janji. No. It is impossible pada Allah Ta'ala. Walaupun nisbah dia nak buat tu adalah harus pada hukum asal, tapi bila dah janji, dia termasuk dalam benda yang wajib aridi, wajib mendatang. Dia panggil, kita belajar dalam kitab-kitab lain, setengah kitab disebut sebagai benda yang wajib li ghairi, wajib akli li ghairi. Maksudnya wajib akli kerana lain. Antara kerana sini pasal apa? Kerana janji. Baik, jadi asal kita bicara selagi nama mungkin.
Nisbah Allah Ta'ala buat adalah harus. Harus meninggalkan akan dia kan mungkin, harus perbuat dan harus meninggalkan akan dia. Jadi bila kata harus, taklah wajib perbuat mungkin. Apa-apa yang nama mungkin nisbah Allah Ta'ala buat, tak wajib. Begitu juga tidaklah mustahil untuk meninggalkan dia. Kalau sedikit sekali lalu dengan bukti dan alasan, apa bukti bahawasanya setiap yang nama mungkin tu tak mustahil untuk dia menyalahi dia boleh buat di sebaliknya. Begitu juga apa yang walaupun nisbah dah berlaku beradat atas muka bumi ini, kita dah tengok macam tu, tapi selagi atas nama mungkin, dia boleh buat di sebalik apa yang berlaku. Misal, katalah kita ni duduk area tinggi, bukit, bukau, boleh tak jadi banjir? Itu pun banjir. Boleh itu. Walaupun tepi sungai, boleh tak sampai gunung-gunung mau banjir? Nabi Nuh tu gunung-gunung mau banjir. Kan anak Nabi Nuh dia kata sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah dia panggil, Nabi Nuh panggil, marilah naik kapal ni. Ya bunayya arkam ma'ana wala takum minal ma'al kafirin. Wahai anak aku, naiklah bersama dengan kami ni. Kami ni kau itikad Tuhan sebenar ialah Allah, tak sebab bahala. Menafikan bahala, kata la ilaha illallah, naiklah bersama kami ni. Jangan jadi orang kafir weh. Dia kata apa? Sa'awi ila jabali ya'sibuni minal ma'. Aku boleh naik ke bukit tu. Naik bukit tinggi, naik bukit tinggi tak kena air lah. Allah Ta'ala kata apa? Qala la 'asibal yawma min amrillah illa man rahim. Tak ada siapa boleh lari daripada perintah Allah Ta'ala bagi siapa yang dahaka pada hari ini, melainkan siapa yang Allah Ta'ala kasih. Macam mana? Naik bukit tinggi mana macam mana? Tenggelam. Melainkan siapa yang duduk atas bahtera Nabi Nuh. Ni sebab Allah Ta'ala boleh tenggelam, boleh tenggelam. Boleh, tak mustahil ada dia. Walaupun pada adatnya mana ada banjir sampai tengah tu, tapi dia boleh buat. Siapa boleh buat? Jawab. Harus. Mungkin. Baik. Jadi asal kita duk bercakap tak mungkin tu lah. Satu dia tak mungkin tu. Kita tak ada gunung berapi. Dia tahu gunung ni pahit ni jadi gunung berapi putih. Macam mana? Tak mustahil tu. Tak mustahil. Harus. Tapi gambar-gambar ada kan? Mana tu? Ada tak ada kan? Macam mana pun kepada harus lah. Macam mana pun kita nak faham tu nisbah Allah punya kuasa kan. Macam kita ni sihat ni. Kadang-kadang sihat-sihat pun tak pergi masjid weh. Ada orang sihat-sihat tak boleh taat orang salah. Weh boleh mati sekelip mata betul. Kita tengok video-video yang duk hantar yang terdekat ni, kena langgar dengan trailer, terbakar dalam kereta, mati depan mata. Mati hidup terbakar ngoh. Tuan-tuan tak tahu kan. Tapi duk tengok keluar surat khabar, muka depan sekali. Tak kot tak percaya surat khabar kan. Duk pek jauh dengan manis yang masing tu. Sajalah guna bahasa pek tu. Nak kata sihat walafiat, tak sangka nak mati terbakar hidup. Siapa nak sangka mati tu? Dia boleh buat sekelip mata. Untuk kat kita ni cuma nak ambil pengajaran kat kita lah. Kalau boleh mati sekelip mata gitu, kalau orang sihat boleh mati, kita orang sakit jangan kata apatah lagi. Dah kita keedah dia sama ya, sakit sihat mati tu Allah Ta'ala boleh hidup mati mengikut siapa yang dia kendaki. Untuk kita macam mana? Wajib, kat kita ditaklif wajib pastikan diri kita dalam keadaan taat. Musihat pun mu kena taat, musakit pun mu kena taat. Apa yang nak sebut? Mu kaya pun mu kena taat, mu miskin mu kena taat. Harga sekerat jatuh mu kena taat, naik harga melambung mu kena taat. Mu jumpa bijih mu kena taat, mu tak jumpa bijih mu kena taat. Sebut lagi lah orang keliling kita macam tu dia. Sebut lagi. Mu tak boleh buat bijih, mu buat apa? Mu kerja tak kira apa saja. Mu senang kan, mu susah kan, dahaka kan. Mu lelaki ke, perempuan ke, orang kampung ke, orang bandar ke, orang sini ke, pendatang ke. Tak kira siapa pun, wajib kat kita kena taat. Ni sebab kita punya akidah, dah kita pegang kata Allah Ta'ala ni, memang harus dia nak buat apa-apa ke kita. Jadi waspadalah elok-elok, wajib atas kita. Pastikan macam mana diwasiat dan ni, nasihat ke kita. Pastikan kita tak mati melainkan mati dengan keadaan Islam dan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dengan keadaan Islam
Dan Islam betul dalam keadaan taat. Itu saja jalan boleh selamatkan kita. Wajib kita berpegang itu, dan wajib kita arahkan kita sebagai awam mukallaf supaya diri kita jadi macam tu. Okey. Jadi ke Allah Ta'ala mesti kita pegang betul. Tak mana? Harus untuk nama mungkin untuk dia buat ataupun tak buat. Jadi bila kata harus, tak wajib, taklah mesti perbuat mungkin. Apa yang selagi nama mungkin, kalau tak termasuk dalam bab janji, harus yang ni Allah Ta'ala buat. Begitu juga tak mustahil meninggalkan dia. Begitu juga nisbah meninggalkan dia pun bukanlah benda mustahil. Satu benda yang paling kena jaga, khususnya dalam bab benda tu mungkin, tapi berkaitan bab janji. Apa dia? Antara janji Allah Ta'ala sebut banyak dalam Quran, orang yang mati kafir, dia takkan ampun dan takkan masuk syurga sama sekali. Terutamanya hak mati kafir yang dah terima seruan Islam. Apatah lagi dah Islam tapi jadi kafir. Oh, hak ni tak ampun. No excuse at all. Bunyi orang putih lah. Tak ada maaf sama sekali hak ni weh. Orang Ta'ala sebut macam mana? Wa man yamus wa huwa kafir fa ulaika ashabun nar. Apa sebab tu lajak-lajak mulut yang sebut ni? Siapa yang mati padahal dia dalam keadaan kafir, apa jadi faulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka weh. Ada hujung-hujung sebut dalam ayat-ayat lain sebut dengan khalidina fiha, ada abada, ada yang sebut dengan abada, ada yang khalidina fiha. Nak kata apa? Janji dia mati kafir dia tak ampun. Ada sebut dalam ayat lain kata ulaika la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Allah Ta'ala takkan bercakap dengan dia dengan cakap baik dan tak akan pandang pada mereka dengan pemberian, dengan pandangan rahmat. Dia tak bagi weh. Pandangan rahmat dia tak bagi. Nisbah tengok Allah Ta'ala memang tengok semua makhluk dia. Mana ada satu yang tertinggal tengok. Nisbah bercakap dia cakap semua, tapi pada orang yang mati dalam keadaan kufur macam tu, na'udzubillah, Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat dia, dan dia tidak akan bercakap dengan cakap atas kata untuk memberikan, bercakap dengan makna beri rahmat, beri nikmat pada dia. Tak, tapi cakap dengan cakap untuk mempersoalkan apa yang telah dia dahaka pada Allah Ta'ala, dan cakap untuk menyalahkan di atas apa tindakan dia yang dia telah cuai dulu. Itu ada. Jadi ada ayat Quran macam tu, bila janji macam tu Allah Ta'ala tak menyalahi janji walaupun asal dia harus, tapi benda tu kita kena ambil besar. Pasal apa? Yang tu yang banyak janji dalam Quran, pasal bila dia janji dia tak menyalahi janji. Begitu juga di sebaliknya, dia janji siapa yang amanu wa amilus salihat, iman amal saleh, iman amal saleh. Dan bila sebut iman mesti ada ilmu mantap, tasdik betul dalam hati, tak ada ragu-ragu, akidah betul dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan, dalam bab Islam ini. Macam mana sahabat membenarkan semua ajaran Nabi SAW, kita pun membenarkan semua ajaran Nabi SAW tanpa ada ragu. Orang macam ni masuk syurga khalidina fiha abada. Kita kena pergi cari jalan tu. Kalau kita apa hukum? Wajib. Jadi nak ambil kita dari sisi hukum, situlah yang nak ambil berat. Nisbah kita kalau salah wajib pegang hak betul. Apa dia? Nisbah harus, tu harus. Selagi tak kait yang aridi yang mendatang ataupun wajib yang li ghairi, kerana perkara lain tu antaranya sebab janji. Bila dia janji, jaga elok-elok, jangan masukkan diri dalam bab janji yang tak elok itu. Jadi pastikan kita masuk dalam senarai yang Allah Ta'ala janji elok kat kita, apa dia? Pastikan kita duduk dalam golongan itu. Satu kalau sebut mudah sekali lalu, orang yang janji elok ni apa? Orang main masjid, orang main majlis ilmu. Orang ni memang janji-janji baik dalam Quran adalah hadis cukup banyak. Kalau satu hadis sebut yang teringat sebut apa dia? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitabahu wa yatadarasuna fima bainahum. Taklah berhimpun satu kumpulan dalam rumah Allah Ta'ala, daripada rumah Allah Ta'ala, maksudnya dalam masjid, dan membaca kitab Allah Ta'ala. Membaca kitab tu atas syarah ulama-ulama hadis. Membaca kitab tu, kitab Allah Ta'ala, maksudnya memberi hukum hakam Allah Ta'ala, menceritakan perkara yang berkaitan untuk mengingatkan Allah Ta'ala, mengingat Rasul, mengingat akhirat. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan dia pula belajar. Orang ni mengajar, tanya, soal jawab untuk ambil faham urusan agama. Orang macam ni nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat alaihimur rahmah, akan datang ketenangan. Allah Ta'ala serubungkan mereka dengan rahmat. Wa zakarallahu fiman indah, dan Allah Ta'ala akan menyebut nama-nama mereka ni di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling dia.
Dia akan bermegah dengan menyebut nama orang ni hadir mengaji, orang ni mengaji duduk depan, orang ni mengaji faham. Allah Ta'ala akan sebut nama-nama orang yang hadir dalam majlis-majlis ilmu. Yang mana tak hadir je lah, tak ada lah. Sidang kata apa? Cak boleh boleh bunyi Cina sikit, jangan bunyi sikit. Perai leh ya, punya bunyi Tamil lah. Nama tak ada. Nama tak masuk senarai. Jadi kita kena cari nama kita Bible senarai. Begitu juga dalam majlis ilmu, Rasulullah pernah sebut ada satu kumpulan manusia yang hadir majlis ilmu. Macam mana hal kodang diorang ni? Ada satu kumpulan mai 3 orang, satu mai dia tengok ada kosong dapat, mai duduk. Ada satu orang macam tu. Ada seorang lagi mai menyorok tepi-tepi tiang tu. Tak nampak kau Rasulullah. Kau tengok tak nampak dia nampak tiang dia menyorok tepi tiang. Ada satu lagi dia tengok orang majlis ilmu, belah terus. Rasulullah cerita keadaan orang yang mai 3 orang ni. Yang ni orang dapat, Allah Ta'ala bagi rahmat, yang ni dia malu, Allah Ta'ala malukan dia pada akhirat esok. Yang kata tak bagi nikmat yang besar, yang tu paling pada majlis ilmu, Allah Ta'ala paling terus daripada dapat rahmat Allah Ta'ala akhirat esok. Atau main majlis ilmu, supaya orang kita keliling sama kan keadaan dia. Kita kena bagi cari yang sebab untuk mencari rahmat tu. Ni kadang-kadang duduk majlis ilmu dah, supaya jemaah molek lah. Tahu kerja ustaz baru lagi. Tak apa, iblis mana tak tahu tu. Mungkin kita tangguh sangka baik lah. Kita dia ajar sangka baik kan. Apa? Dia sibuk bini nak makan. Anak nak jatuh parik. Itulah kan. Dia kebulur gastrik lagi tak makan nasi. Perut masalah jadi tak boleh nak tidur malam. Kita tangguh itu kan. Ataupun dia ada 100 orang nak mengaji Quran kat dia. Jadi kalau dia tak pergi ngajar, 100 orang tak boleh nak mengaji. Itu tanggung baik tu. Kalau agak tak baik, tuan-tuan jumpa lastik lagi sekali. Bobi pasal lastik tu. Kata apa? Sikit amal makruh nahi mungkar. Ayat lastik tu jangan buat lastik sungguh pula. Ayat tu kiasan tu majazi tu. Baik, nak sebut tambahan ni sikit tambah dakwah yang kata nak masalah janji ni kan. Pasal dia bila janji, Allah Ta'ala janji memang dia akan tunai. Satu kita tengok Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah Ta'ala macam mana? Bersungguh ke dia mau buat kerja? Bersungguh lah. Pasal apa? Pasal dia pegang dengan janji. Walaupun kalau ikut nisbah hidayat boleh tak Allah Ta'ala bagi hidayat walaupun Nabi Rasul ni tak buat kerja, duk tidur, boleh tak? Boleh. Harus. Tu kenapa Nabi susah sangat, bersusah payah buat dakwah pasal apa? Jawab. Pasal dia pegang dengan peraturan sabab dan musabab. Dia berpegang dengan peraturan janji. Berpegang dengan hukum taklifi. Apa dia? Kita disuruh, kita diperintah, kita ditaklifkan. Ada hukum yang kita kena jaga, kena pelihara. Nisbah harus memang harus Allah Ta'ala. Tapi kita ada hukum taklifi yang kena jaga. Jangan keluar daripada hukum taat, daripada buat peraturan sabab musabab untuk dapat rahmat dah. Okay. Jadi di atas kita bicara asal nisbah benda-benda mungkin memang nisbah Allah Ta'ala kita memang mengaku ya harus benda tu. Semua boleh berlaku. Itu kita dengar baru-baru ni kita dilanda dengan puting beliung berapa kali. Tak biasa dengar orang Malaysia kena puting beliung. Itu yang kita sebut di Gunung Merapi. Gunung Merapi tak biasa dengar Malaysia. Tak jadi Gunung Merapi di Malaysia tak mustahil. Tanda Gunung Merapi ada lah apa dia? Air panas. Air panas tu tanda Gunung Merapi. Tentu boom Langkawi satu. Pasal air panas ada kat Langkawi. Kelah Hulu ada air panas. Gerik ada air panas. Tempat air panas tu maksudnya ada kandungan sulfur belerang dalam tanah. Atas faktor sabab tu lah. Nisbah orang Ta'ala nak bagi jadi tak jadi. Itu hak dia. Janda pun nak sebut tak mana ni. Tang benda yang harus kita berpeganglah dengan harus. Cuma kita pegang ke Allah Ta'ala tu mesti apa yang mungkin yang sepatutnya diitikad ke Allah Ta'ala tu itikad. Benda tu bukan mustahil. Sikit lagi kalau tambahan tu tuan-tuan. Pasal kita sebut ni benda harus saja. Yang masih nak kaitkan tentang bab aridi, benda yang wajib li ghairi ataupun mustahil li ghairi. Kalau benda-benda yang ada Allah Ta'ala janji benda tu dan dia wajib pula dikait dengan sesuatu, bila benda tu sebab dia tak cukup, berdasarkan benda tu kena itikad, memang kena nafi lah perkara tu. Benda tu kita mustahilkan dia pasal dia mustahil li ghairi. Contoh misalnya kiamat, memang berlaku kiamat ya. Nisbah kuasa ada Allah Ta'ala kiamat kan esok. Soal kiamat lah esok. Pasal apa dak pula tadi kata kuasa memang kuasa, tapi dia janji nak kiamat ada tanda.
Antara tanda dia Imam Mahdi, ada Dajjal, ada Nabi Isa bunuh Dajjal. Tak ada lagi tu. Kiamat dah esok. Tak jaya tunggu lah. Dia boleh buat, tapi buat tak esok tak. Tahun depan. Okey, saya nak sebut itu pasal apa? Kalau adalah ramalan-ramalan dia kata 2018 ni kiamat. Ni 15